Perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini memasuki fasa baru yang lebih berbahaya serta sukar dikawal. Apa yang sedang berubah sekarang ialah penggunaan drone FPV, iaitu peranti kecil, murah dan dipandu dengan tepat yang kini digunakan untuk menyerang peralatan Amerika. Di luar wilayah Iran, dalam beberapa jam terakhir, imej yang disebarkan oleh militan Syiah yang berkaitan dengan Iran menunjukkan serangan terhadap sasaran di Camp Liberty, Irak. Antara peralatan yang terkena serangan dipercayai ialah radar Sentinel dan helikopter Black Hawk yang digunakan untuk pemindahan perubatan. Ini menimbulkan amaran serius kerana ia menunjukkan bahawa risiko bukan sahaja di udara dengan peluru berpandu dan pesawat, tetapi kini juga sangat dekat dengan tanah, di pangkalan, halaman dan kawasan yang kurang dilindungi. Antara yang muncul dalam situasi baru ini ialah Iran, kumpulan bersenjata sekutu di Iraq, pasukan Amerika Syarikat di Timur Tengah dan kerajaan Trump. Sekarang di tengah-tengah peningkatan perang dan tepat pada saat Washington cuba bercakap tentang gencatan senjata, kesan paling besar terasa di Iraq, di Teluk, di sekitar Selat Hormuz dan di seluruh rangkaian pangkalan, kedutaan serta kemudahan Amerika di rantau itu. Isyaratnya sangat kuat. Walaupun tiada pencerobohan darat ke Iran, askar, radar, helikopter dan pusat logistik Amerika Syarikat tetap terdedah. Perkara paling serius ialah bagaimana serangan ini berlaku. Drone FPV bukan senjata besar. Ia kecil, laju, sukar dikesan dan mampu sebabkan kerosakan besar dengan kos rendah. Jika digunakan lebih banyak, ia boleh memberi tekanan kepada pertahanan mahal dan perlahan. Masalah ini bertambah serius apabila peralatan terdedah tanpa jaring, pelindungan, halangan fizikal atau penyesuaian terhadap ancaman baru. Imej itu menunjukkan perkara yang sama. Pangkalan masih beroperasi, seolah-olah perang ini adalah perang lama, sedangkan sebenarnya medan perang sudah berubah dan berubah dengan sangat drastik. Inilah inti masalahnya. Bertahun-tahun, kebimbangan utama dalam banyak konflik ialah roket, peluru berpandu dan pengeboman. Kini, ancaman turut datang daripada drone ringkas yang dilancarkan kumpulan kecil, sering di lokasi pertahanan tradisional sukar bertindak balas segera. Mengapa ini sangat penting? Kerana ia mengurangkan jurang antara kumpulan bersenjata tidak rasmi dan kuasa-kuasa besar. Radar mahal, helikopter strategik atau kawasan sokongan boleh jadi sasaran senjata lebih murah. Ini mengubah percaturan perang dan memberikan tekanan langsung ke atas kehadiran Amerika di Timur Tengah. Pada masa yang sama, fasa baru ini muncul tepat ketika Amerika Syarikat cuba mengemukakan cadangan gencatan senjata selama 30 hari. Namun, Iran memberi isyarat penentangan. Iran berpendapat gencatan senjata singkat tidak mencukupi. Teheran mahu penyelesaian lebih menyeluruh selari matlamat strategik mereka. Secara praktikal, ini menunjukkan sebab krisis berterusan. Washington bercakap tentang kemenangan dan cuba membuka ruang rundingan, manakala di pihak lain, Iran menyatakan belum ada asas untuk menamatkan konfrontasi, menyebabkan berlaku pertembungan antara retorik politik dan realiti ketenteraan. Kontras ini jelas kerana Trump mendakwa perang sudah dimenangi, namun fakta menunjukkan keadaan lebih mengelirukan. Selat Hormuz terus berada di bawah tekanan. Tiada tarikh atau lokasi disahkan untuk perbincangan serta timbul tanggapan rundingan ini mungkin sekedar membeli masa. Sementara pasukan tambahan tiba di rantau itu, terdapat sebutan mengenai penghantaran kira-kira 2.000 askar dan sebuah kumpulan amfibia bersama pasukan marin yang semakin menghampiri. Bagaimana ini jadi persediaan untuk lebih banyak pilihan ketenteraan jika diplomasi gagal? Kenapa semua ini sangat penting? Perang ini bukan lagi sekedar serangan antara negara. Ia merebak secara tidak langsung melalui sekutu serantau dan teknologi yang mengubah kos konflik. Jika drone FPV menjadi alat tetap dalam perang ini, kesannya boleh melangkaui Irak. Pangkalan, konvoi, radar, kemudahan diplomatik dan juga laluan bekalan kini sentiasa berada di bawah ancaman. Ini tidak menjamin kemenangan kepada mana-mana pihak, tetapi menyukarkan mereka yang fikir penguasaan udara boleh menyelesaikan segalanya sendiri. Satu lagi perkara penting ialah amaran daripada anggota tentera berpengalaman Amerika Syarikat.
Kebimbangan mereka mudah. Berjaya dalam serangan bukanlah perkara yang sama dengan mengawal hasil politik perang. Mengebom secara besar-besaran tidak bermakna menamatkan konflik. Memusnahkan sasaran tidak bermakna menstabilkan rantau tersebut. Kini, drone murah menyerang aset mahal menjadikan percanggahan ini lebih jelas. Soalannya bukan lagi berapa banyak sasaran yang dimusnahkan. Ini menimbulkan persoalan tentang apa yang telah diselesaikan dan apa yang berlaku, karena perang kini lebih meluas, tidak dijangka, dan sensitif. Di mana di pangkalan seperti Camp Liberty, di sekitar Baghdad, di Teluk, dan di laluan yang berkaitan dengan Hormuz, seperti dengan drone, FPV, tekanan tidak langsung, penolakan gencatan senjata segera, dan pemukuhan ketenteraan yang sedang berjalan. Kenapa? Kerana setiap pihak cuba memperbaiki kedudukan mereka sebelum sebaran perjanjian sebenar. Hasilnya ialah satu amaran serius. Perang tidak berkurang, ia hanya berubah bentuk. Dan bentuk baru ini mungkin lebih sukar untuk dikawal.